Assalamualaikum, apa kata anda? TikTok bermula, saya nak tengok ada apa-apa isu dan cerita. Bolehlah bertanya-tanya. Apa baru balik daripada Ion Big Alamanda Mall. Jadi harga barang sini sedikit lebih mahal daripada luar bandar. Tapi Hong Kong lagi mahal 3 kali. Okay? Coba cerita. Masalah Gaza tu ada orang masih tertanya-tanya. Betul ke sahih ke kita bukan penduduk Gaza, sama macam kita bukan penduduk bulan. Kita masih tahu mengukur lah. Dari pengalaman, ya. Betul ke tak betul sesuatu tu bukan saja bergantung pengalaman, mesti merujuk pengalaman. Lepas tu kita kena mengukur, buat perbandingan dulu apa berlaku, apa kesudahannya. Oh, rupanya kena tipu, masuk lubang oleh musuh. Musuh menipu kita. Jadi apa kita harus buat sekarang? Itu soalannya kan. Jadi kita kata umat Islam ni tak bolehlah masuk lubang yang sama 2 kali kan. Itu hadis lah ya. Tapi macam mana pun yang Quran, umat Islam ni ada satu agenda yang Quran gariskan. Lepas tu kita tengok sejarah Israel, sejarah Palestin. Dia sejarah dah masuk 5,000 tahun ya. Dipanggil Canaanite. Dia zaman Nabi Sulaiman. Zaman lepas tu Jerusalem tu akhirnya Yahudi sendiri lari ya masa dalam abad pertama ke tahun 50 sebelum Masihi kerana takut balas dendam oleh seorang raja lain. Masa itu berperang antara satu sama lain. Ya. Dan jadi mereka meninggalkan tempat tu. Jadi soalannya apakah mereka berhak ke tidak? Sama macam mana-mana di tanah Melayu pun ada satu kaum kata dialah peribumi. Lepas tu orang asli macam mana? Cuma masalahnya orang asli tak ada kekuatan. Kalau dia kuat macam orang asli Red Indian di Amerika, dia tak ada kekuatan. Dulu Israel, Yahudi, dia tak ada kekuatan, tapi memang dia kuat, dia ekonomi kuat lah, dia peminjam wang, dibenci oleh Hitler di Jerman ke apa ke, itu sejarahnya. Tapi jadi yang jadi prinsip kita ialah prinsip kita panggil kezaliman, keadilan. Kita ambil apa pun ada syariat dia. Zalim. Di sana jelas Israel zalim. Tetapi apa tindakan kita? Ya? Apakah kita pergi bunuh diri ke? Boleh ke? Dalam Islam, tiba-tiba satu kumpulan tanpa jamaah lain tahu, dia tiba-tiba pergi serang. Tak boleh. Kalau ikut syariat tak boleh. Ikut kekhalifan tak boleh. Kita ada sultan. Kita ada jemaah. Kita harus bersatu, lantik khalifah ke sultan ke. Tak kira lah engkau nak lantik siapa. Kau kata tunggu Imam Mahdi, tunggulah. Jangan korbankan diri. Tidak dibenarkan. Ya, surah At-Taubah pun sebut kita kena ada pemimpin bila pergi serang musuh ke apa. Jadi tiba-tiba kita pergi serang yang tak kita tengok dalam sejarah ada perjanjian Hudaibiyah misalnya. Umat Islam ada kumpulan. Satu, bukan berkumpulan-kumpulan, bukan bermazhab-mazhab, bukan berperang satu sama lain. Ini adalah adat bergerakan, adat agama, adat semua kaum. Masalah kita tak sedar, kita berpecah belah. Bila berpecah belah, apa harus kita buat? Apa harus kita buat? Orang kata, oh zalim, kita sokong dengan kata-kata saja. Kenapa kita tidak pergi sana terus perang? Jomlah. Tahu tak sejarah APEC ni? Tahun 80 masuk Islam, APEC nak pergi perang di Afghanistan. Lepas itu Anwar Ibrahim beritahu dalam majlis, siapa nak pergi perang ke Palestin? Saya nak pergi Afghanistan. Tapi saya tak apalah, saya dapat sampai Palestin, saya pergi Afghanistan. Saya pergi jumpa dia. Itu sejarah saya kenal Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kenal saya. Saksinya Fadullah Wilmot. Saksinya Datuk Kamarudin Maknum. Dia duduk luar lah. Tapi tak ada masalah. Siapa berani mati ni tak ada masalah.
Wallahualam, tapi saya sanggup. Ya, tapi apakah kita mati kata, mati seorang diri? Tak dibenarkan. Mati semata-mata nak tunjuk keberanian, tak dibenarkan. Berperang kerana nak tunjuk kita hebat, tak dibenarkan. Haram dari segi Islam dan bodoh dari segi politik. Walaun dua mana tahu yang walaun tu tahu ke ni siapa ni. Walaun ini bahasa Melayu. Walaun saya boleh tanya orang apa malaun, dia mereka kata perompak. Kita ada ke perompak dalam kerajaan? KWSP makan suap, ada ke? Semua punca sial Mahdi yang takut tak bagi dia jadi PM. Dia sekarang dah jadi PM lah ni. Dikin ni Azhar Abdullah, saudara sedar tak sekarang dah jadi PM lah. Anwar, dia boleh tangkap siapa yang dia nak, dia boleh lepaskan siapa dia nak. Jangan salahkan, jangan kita, inilah masalah ni tuan. Macam mana kita masih lagi jadi pembangkang. Ini yang kawan saya Anwar Ibrahim ni. Saya kritik kerana awak bukan lagi pembangkang. You are no longer opposition leader. You no longer student leader. Faham tak? You bukan lagi pemimpin pelajar masa dibaling tahun 74. Isu dekat Palestin ini yang tengah tadi orang sebut walaun kan. Palestin tu lah saya kata, pertama umat Islam tak boleh main serang babi buta macam tu kat sesiapa. Nampak sangat dia false flag operation. Nampak sangat satu perangkap kerana di Ukraine Amerika Syarikat dah tersekat. Dia nak rally kat, dia nak lobby rakyat Amerika pergi perang kat Ukraine. Rakyat Amerika tak mau. Sama macam kat Vietnam. Tahu tak berapa puluh tahun dulu sejarah Vietnam? Tahu tak, rakyat tunjuk perasaan besar-besaran. Masa perang Iraq, rakyat tunjuk perasaan besar-besaran. Dah nak pergi perang. Rakyat Amerika tak mau pergi perang dah. Takut mati dia tak mau pergi perang. Iraq tu macam mana dia buat dia pergi perang? Dia pergi, kononnya serang, September 11, kononnya diserang oleh orang yang hijack kapal terbang, boleh tapak saja masuk. Itu orang kata perlu pepandu, tak ada bukti. Lepas tu bangunan dua tu boleh rubuh macam tu, tak ada bukti. Jadi, sekarang pun sama. Apa nak pergi live ni abah ni, apa cerita? Tulis dulu apa cerita. Cerita apa? Anwar Ibrahim Babi apa macam mana ni? Ini bahasa bukan orang beriman lah ni. Namanya bukan orang iman dia macam mana tu. Macam ada something fishy. Bukan macam ada, memang ada. Okey, dia memang ada lah saudara. Bukan apa. Saya bukan, kadang orang kata ada di Palestin ke, saksi ke, duduk Gaza ke, macam ni lah. Saya pernah ke Libya sebelum dan selepas Gaddafi. Saya pernah ke Syria sebelum perang. Saya pernah kawan dengan orang pelarian macam-macam Palestin, dari Yemen, dari Turki, dari Kurdistan. Jumpa di Istanbul, saya bersembang. Bukanlah kita macam kita nak pergi bulan, kita nak kira matahari berapa jauh, kita nak kira bumi berapa bulan. Dia ada perkiraan dia. Jadi perkiraan politik saya ialah 99.9% atau 100% ini operasi bendera hitam, black flag, false flag, bendera palsu. Dia saja dia nak pukul 3 dengan satu pukulan. Satu, dia nak rakyat Amerika bangkit pakai balas dendam. Ini mungkin dia nak even buat dia akan buat satu pertunjukan, jangan terkejut, serang kat New York lagi, penganas, meletup lagi bom. Pasal sana tak boleh kawal. Sana senjata api semua boleh beli, bom semua boleh beli. Mungkin dia buat lagi. Macam dia buat di Paris, macam dia buat di London, macam dia buat di New York dulu. Di Pentagon dulu. Tak ada bukti. Dan rakyat Amerika sendiri soal. Jadi tiba-tiba dia serang. Mana datang parachut? Gaza macam mana boleh terbangkan parachut? Mereka mengawal dengan satellite semua. Mereka ada Iron Dome. Come on lah. Macam contoh, tiba-tiba Singapura diserang. Dia kata diserang oleh Johor Bahru, diserang oleh Malaysia. Kita kena jaga-jaga. Kita cakap tak ada pun, kita tak ada buat apa pun. Siapa nak percaya kita? Mereka kawan media. Mereka ambil satu dua cakap Melayu ke, dari Sulu ke, dari Lahad Datu ke, Moro ke, Patani ke. Kata kita buat. Biasa berlaku. Biasa dirancang gitu. Baling kepala babi masuk masjid. Biasa berlaku. Baling kepala lembu masuk kuil. Senang aja nak terus peperangan. Nampak sangat. Dia serang besar. Kalau dia serang sikit, dah biasa serang menyerang sikit. So dia fikir satu tarik. Dia fikir satu cara. Kata, kita kena serang dendam. Serang kita balas dendam. Sebenarnya bukan.
Dia sebenarnya nak cetuskan peperangan di Ukraine, nak menangkan Ukraine. Rusia dah pegang Ukraine, faham? Dan Rusia ini tak boleh main tembak bom atom. Rusia dah bagi amaran kepada Amerika dan England dan Perancis. Jerman tak payahlah, Jerman tak ada kuasa dah. Dia kata sesiapa masuk campur, saya akan gunakan semua, Putin cakap, semua dalam arsenal saya, termasuk bom atom. Jadi macam mana nak buat kamu tak berani guna bom atom? Bawa naik kemarahan rakyat. Oh, sekarang Israel marah dah. Oh, dia ambil rakyat kita, anak-anak kita dibunuh. Kononnya lah. Orang Islam tak bunuh kanak-kanak. Orang Islam tak bunuh kaum ibu. Orang Islam tak bunuh orang yang tak bersenjata. Orang Islam tak bunuh orang tua. Ini Islam. Kamu nak masuk syurga ke mati katak? Ya, itu bukan mujahidin. Saya berani cakap, itu bukan Hamas. Dia guna menunggang agama. Orang yang menunggang agama senang aja. Pakai apa ni, macam-macam silat, selendang, semua kata Allahu Akbar. Kita nak tengok awak jemaah mana? Siapa ketua kamu? Salahuddin Ayyubi ke tidak? Masa perang, banyak tipu hela berlaku. Kita mesti jangan jahil, jangan naif. Ya. Seniman. Apa ya? Wajib setiap Presiden US ialah sokong, bukan kata sokong Palestin, saudara Tokman. Kita sokong Islam. Kita umat fitrah mesti bersatu. Tak boleh kita main emo. Engkau sokong siapa? Dulu Syiah mula naik apek masa masuk Islam tahun 80. Masa tu revolusi Islam Iran tau. Ada orang Syiah beritahu saya, siapa imam kamu? Saya kata, Allah, kenapa nak tanya gitu? Apa imam-imam ni? Imam Ruhollah Khomeini dululah. Ayatollah Ruhollah Khomeini. Saya kalau Imam Hasan Hussein, Syiah cakap cucu Nabi, kalau depan saya rebahkan. Saya jatuhkan tubuh badan. Saya melindungi mereka lah. Kalau Nabi di depan, kita akan lindungi dia dan tubuh badan kita. Tak jadi soal. Jangan main ungkit. Jangan main kantoi antara satu sama lain. Itu bukan orang Islam. Orang Islam ajak perdamaian, kesatuan, perpaduan. Barulah serang. Tak ada orang nak berdepan dengan orang Islam lah. Ini sunnah, ini fitrah, ini adat. Bila orang Islam berkumpul lah, orang kafir semua lari. Ini dalam sejarah. Mereka malu nak cerita. Janji kamu orang beriman. Kata saya berani. Bukan kata berani mati. Cinta mati. Tak timbul masalah. Allah, nyawa kita berbaloi ke tidak di syurga esok, saudara. Saudara saya yang kasihi. Ya? Saudara semua semangat berkobar-kobar. Boleh tak bersatu? Kalau tak, semangat palsu. Itu saja saya cakap. Senang saja seniman agama. Gaduhlah semua. Ni siapa ni? Semua ni cucuk-cucuk ni. Tak payah. Kita pandai lah. Lu nak cucuk apa? Lu cucuk dinding sajalah. Lu mau tembak apa? Tembak cicak sajalah, saudara. Kita orang bijak. Orang Islam, orang yang sedar. Akur ayat Allah. Wattasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wa in kuntum tu'minun. Wahai orang beriman, berpegang pada tali Allah, jangan berpecah. Kalau awak orang beriman, kalau dalam surah Taubah, bila kita bersusun tu semua tu kan, kafir lari lah. Itu saja. Di Malaysia kita majoriti, kita takut pula minoriti. Dalam dunia 1.9 bilion umat Islam. Israel tu 9 juta je. Faham tak? Jadi kita ni semua mesti ajak kepada kedamaian, kesatuan, strategi, mesti fikir dengan cara yang baik. Okay? So, itulah. Sekarang mereka mengawasi SOCMEC kita ni. SOCMEC ni, dia salah sebut kan, dia ban terus. Saya dah dapat warning lah sebelum ni. Dia kata ada menimbulkan kebencian. Tak ada. Waalaikumsalam. Hai semua. Apa nak tanya-tanya, apa nak bincang-bincang lah. Ada apa-apa point lagi mengenai Gaza tu? Ini false flag operation lah saya cakap. Ini false flag, ini perangkap. Saya sambung tadi ya. Jadi Amerika mau rakyat dia bangkit marah supaya menyertai perang di Ukraine, satu. Kedua, dia nak Hezbollah masuk. Kenapa Hezbollah tak masuk? Saya nak tanya kamu. Hezbollah di Lebanon sempadan dengan Israel. Syria ada mujahidin juga, ada ISIS. Kenapa mereka tak masuk Israel? Tembak aja, mereka ada perlu pepandu lah. Mereka perang dengan Rusia, Amerika di Syria. Dekat aja sempadan. Jordan tak payah sebut lah. Jordan sepatutnya masuk. Jordan. Siapa lagi?
Jordan, Syria, Lebanon, Palestin, Mesir. Mesir tak payahlah, mereka sudah dikawal oleh ejen agen-agen agen-agen elit ni. So kalau masuk campur, bila Hizbullah masuk campur, itulah talian dengan Iran. Kerana Iran secara bukan tidak langsung membekalkan semua senjata kepada Hizbullah. Bila Hizbullah masuk, mereka akan serang. Israel nak serang hentam Lebanon, Iran hentam balik. Jadi dia nak perang dengan Iran kerana dia nak hancurkan Iran. Dah celaka ni Iran. Macam dia hentam Iraq lah. Apa jadi dengan Iraq sekarang? Hancur, betul tak? Mana ada weapon of mass destruction, mana ada. Ini bukan berita palsu. CIA sendiri mengaku, dunia sekarang mengaku tidak ada virus, tidak ada yang membunuh mayat berkelimpangan, tidak ada peluru biochemical weapon, tidak ada nuklear, tidak ada sendiri. Musuh sendiri mengaku tidak ada di Iraq. Ditipu pada England, ditipu kepada Amerika. Rakyat dia kena tipu. Jadi rakyat dia dah sedar. Ya, rakyat dia tak mau perang. Tak mau perang untuk Amerika lah. Ini semua untuk pembuat senjata jadi kaya saja. Mereka tahu. Jadi macam mana timbul kerangan rakyat? Kan kalau rakyat dia tak mau perang, Amerika nak perang dengan apa? Dia kalah punya. Kalau Iran pakai nuklear, ini cakap apa? Nak cucuk apa? Iran tak ada nuklear. Kalau dia ada, dulu Baghdad buat nuklear reactor, terus kena bom oleh jet, fighter jet. Lama dulu, selalu belum lahir lagi, tahun 80-an. Kena Israel hantar je ke Baghdad, bom saja. Kalau dia ada pun, kamu nak perang macam mana? Kita diharamkan pakai bom nuklear. Dalam Islam ni, bukan macam tu perang. Kita kena tahu cara Islam. Jangan ikut cara jahiliah. Kalau rakyat Islam ni bersatu, senjata lebih hebat daripada nuklear apa? Perpaduan umat. Kalau umat 1.9 bilion berpadu, bawalah 100 bom nuklear. Bawalah 1000 bom nuklear. Kalah semua. 1.9 bilion tau, mengelilingi dunia tau, dari Afrika kepada Rusia, kepada mana lagi, India, Pakistan, Indonesia, Patani, China pun ada, Bosnia pun ada, Chechnya pun ada, Timur Tengah mesti ada, Afrika ramai. Dia nak perang dengan siapa? Turki, samalah. Turki semua tak boleh masuk. Dia kena serang satu bom habis. Dia tak ada. Dan tak guna walaupun saya ada bom nuklear lah. Saya ada 100 biji ke. Saya tak akan main tembak. Awak jangan tembak aku tembak kau. Itu bukan cara perang. Saya akan suruh umat semua bersatu. Ada tak sesiapa yang ajak umat bersatu selain daripada APEC? Saya nak tanya. Ada tak? Tunjuk saya nama ustaz. Berperang satu sama lain ada. Tuduh menuduh ada. Cemur mencemur ada. Sedih aku masuk Islam ini. Alhamdulillah. Lalu saya tengok orang-orang beriman. Kononnya beriman. Lahir dalam Islam. Dia kata aku nama Islam. Aku Islam dah. Quran tak baca. Jampi saja, meratib saja. Ini bukan saya cemur. Saya bagi nasihat. Ini pendapat saya, pemerhatian saya. Lepas tu dalam surah Al-Hujurat ayat 9 kata, bila awak jumpa dua kumpulan orang beriman bergaduh, berdamaikan mereka dan awak wajib memerangi siapa yang masih tak mau berdamai. Ini perintah Allah. Iran negara Islam yang paling dibenci oleh Israel. Tak juga. Jangan main nama-nama label ni. Islam ke Malaysia. Habis Malaysia dia tak benci. China dia tak benci. Dia nak libatkan China. China ambil alih dunia. Habis Iraq dia tak benci. Habis Palestin dia tak benci. Habis siapa? Yemen dia tak takut, tak benci. Syria dia tak benci. Siapa lagi? Lebanon. Bukan kata dia benci ke apa, kita bodoh. Jangan cerita macam naik harga telur, naik harga ayam. Kartel Cina, kartel Cina. Kartel Melayu mana? BMF mana? Dia sanggup ke beli hanya di orang Islam? Tak sanggup. Pergi makan KFC juga. Kalau betul nak boykot Israel semua, jangan pergi makan KFC. Jangan pergi McDonald's. Jangan pergi Starbucks. Boleh tak? Nanti awak pergi Starbucks tengok. Tolong keluar tengok Starbucks, KFC dengan McDonald's. Penuh dengan umat Islam kita. Awak nak pergi perangi mereka. Beritahu, kenapa awak bagi duit lagi pada Yahudi? Macam mana? Jangan order lagi barang dari Amerika. Jangan order lagi. Alah, kita banyak bagi mereka duit juga. Yang My Sejahtera tu Israel yang buat. Kita punya cyber security MINDEF, Kementerian Pertahanan,
Israel yang buat. Saya tahulah, saya alam komputer. Saudara, janji Allah tu memang benar. Tapi Allah bagi suruhan. Kita suruh nanti siapa? Kita juga, saudara. Ni vaksin. Kita juga yang buat. Menteri kita nama Zalian, nama Islam. Kenapa tak tegur dia? Kenapa tak join PPIM? Pergi buat laporan polis. Buat sampai 10,000 laporan polis. Ya? Demonstrasi. Siapa tu 15 Oktober ke 14 Oktober, Zul Hasan tu lagi pilih. Hasan nak buat demonstrasi. Sanggup ke kamu turun demonstrasi saja? Kata aku tak mau dicucuk. Sanggup ke? Tak sanggup, tuan-puan. Saya ceritalah. Tak sanggup kita. Keluar takut ditahan polis. Takut hilang pekerjaan. Nasrul orang mati. Takut hilang nyawa. Tak usahlah. Jadi saya bukan cuma satu sama lain. Saya beri realiti kita. Dan jalan kita nak keluar daripada kemelut ini. Pertama, kita kena bersatu. Kalau tidak, kita sentiasa jadi mangsa dan bidak-bidak di papan catur musuh. Dulu Salahuddin Ayyubi macam mana? Di Kurdistan tau. Macam dia satukan orang Parsi Islam. Orang Arab Islam. Orang Afrika Islam. Orang putih Islam. Macam mana dia satukan? Tunjuk tauladan dia memimpin. Keislaman. Semangat dia dan taat dia kepada Allah. Dia tak balas dendam terhadap orang Baitul Muqaddis. Dia sepatut boleh balas dendam. Dia boleh bunuh semua. Kerana mereka bunuh semua orang Islam. Tak. Dia beritahu orang dia, lepaskan. Jangan jadikan ini sebab kamu masuk neraka. Jangan usir. Jangan usik. Jangan sentuh wanita, kanak-kanak. Kalau orang Islam betul, dia pergi serang masa tu, dia cari lelaki saja. Dia cari tentera Israel saja. Wanita dan kanak-kanak tak boleh pegang. Ini hukum. Ini sunnah. Kita kata tak kepada Allah wa Rasul. Bohong lah. Jadi itu bukan Hamas. Hamas ialah orang Islam. Orang Islam mesti pegang syariat. Katakan dia minum arak. Kita tengok orang Hamas minum arak. Berzina. Merogol. Apa cerita apa cerita. Nampak nanti dia akan blok tau. Kita tak boleh guna istilah-istilah Yahud, Nasra, lagi tu Islam tak dapat bangkit. Pos mana Putin tak datang. Ya. Selagi umat duduk dalam sistem, tak boleh kita tak boleh cakap macam tu. Dia sistem Allah, lahul mulk. Orang kata new world order. Tak ada new world order, saudara. Allah world order. Allah lahul mulk. Apa kita berucap selepas solat, saudara? Apa kita cakap selepas solat? Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Watubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulkul hamdu yuhyi yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sistem Yahud. Tidak ada sistem musuh. Kita sendiri yang pergi kapsi. Kita yang sendiri pergi terima itu vaksin. Kita yang sendiri pergi masuk McDonald. Kita yang sendiri berpecah. Kita yang sendiri menganggap diri kita bangga. Kita yang sendiri menganggap kita ni dah Muslim, ada ahlu syurga. Kita sendiri. Kepada Allah, tak ada siapa boleh ganggu, pegang lahu, kerajaan Allah, arsh. Semua kerajaan Allah. Allah menguji kita, surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqakum mauta wa hayat, untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Ini angka programmer yang ada dalam video Caspian ke? Ya. Muka sama memang ya. Itu Caspian. Caspian kawan baik saya lah. Orang Sarawak. Programmer. Kalau suruh masuk Islam jangan separuh-separuh. Ya lah. Apa maksud masuk Islam jangan separuh-separuh? Apa maksud? Apa maksud? Siapa boleh jawab? Apa maksud masuk Islam sepenuhnya? Sekejap ya. Saya letak kerang saya masuk peti sejuk nak cerita senang sikit ya. Ya. Mari cerita apa? Ada apa point? Apa point? Boleh bersiap nak maghrib ni. Yalah boleh siap maghrib lah. You pergi maghrib lah. Lagi berapa minit? Demokrasi tu Islam ke? Siapa yang buat demokrasi? Musyawarah ada. Tapi kita kena ubah lah. Ini British punya, betul tak? Kita kena ubah. Setuju. Kita buat perubahan. Masalah. Okey, kita sampai dengar azan maghrib dah. Kita off lah ya.
Saya nak test saya punya live ini kerana saya pun diawasi saya punya TikTok lah dan sebagainya. Okey. So itulah, nanti kalau boleh saya cuba downloadkan ini masuk dalam YouTube. Saya punya ada YouTube, saya pernah pergi YouTube cari saya Ridwan Cina Pek. Ridwan Un Cina Pek. Ridwan Un Cina. Facebook saya Ridwan D Un, O-O-N, bukan on lah. Boleh cari saya. Tapi saya selalu kena ban lah. Sebut ivermectin kena ban, sebut vaksin kena ban. So, hai, makin dia budak-budak. Tapi Allah, yakinlah, hasbunallah ni'mal wakil. Apa maksud? Cukuplah Allah bagi kita. Lahul mulk. Banyak orang tak sedar apa makna lahul mulk. Allah lah yang berkuasa. Pernah belajar pondok Patih? Tak. Saya tak perasan. Kalau saya belajar pun sekejap-sekejap. Sekarang saya terserempak. Saya duduk belajar sajalah. Merata. Tak pentinglah saya belajar tinggi ke apa ke. Yang saya nak ajak ni kepada kebaikan semua. Semua kena bersatu. Ini. Semua kena bersatu. Saya sampai mati. Setiap hari saya live. Saya akan selalu mula ucapan saya. Pertengahan ucapan saya. Akhir ucapan saya. Wahai umat Islam. Mari kita bersatu padu. Tanpa kira mazhab keturunan, warna kulit, marga ke, Nogori ke, Kelantan ke, Terengganu ke, Riau ke, Palembang ke, Cina ke, India ke, yang pandang warna kulit itu jahiliah. Jangan mencabar aku keturunan apa, tak mulia di sisi Allah. Inna akramakum indalakakum. Macam pernah jumpa kat pondok. Yalah tahun bila? Mesti tahun 80-an. Tapi saya tak ingat lah penduduk Perak mana. Tak, saya rasa tidak lah. Apa penting ke saya ada sana ke tidak, saudara? Penting ke siapa memeluk Islam ke keluar Islam? Apa tu Islam? Apa tu sistem Islam? Kita main cakap ikut Quran wa sunnah. Mari kita ikut Quran wa sunnah. Tapi tak ada mengaji pun apa tu cara Islam Quran wa sunnah. Alhamdulillah saya pergi mengaji. Saya banyak baca buku Maududi. Saya banyak bertanya dan pemimpin Islam. Dan ada yang saya setuju, ada yang saya tak setuju. Orang kata pergi mati katak, saya tak setuju. Ada yang kata, jom kita pergi jihad, saya tak setuju. Mesti bersatu dulu. Mesti musyawarah dulu. Mesti akad, bai'at. Baru. Tak payah serang. Orang kafir lari. Umat Islam ni mesti satu. Saya beritahu kalau Melayu bersatu, Nusantara akan bersatu. Kalau Nusantara bersatu, seluruh dunia umat Islam akan bersatu. Tapi Melayu kat sini pun berperang. Ni kartel beras ni, Bernas ni, PMX ni, pergi mencabar kata, kita nak pecah monopoli Tan Sri Said Mohtar. Dia orang Islam yang baik, dia bina masjid. Saya kenal dia. Saya kenal abang dia, adik dia, dan saya kenal dia. Saya kenal dua jutawan yang paling kaya orang Melayu Islam di Malaysia. Tan Sri Said Mohtar dan juga siapa tu MK Mustafa Kamal. Tan Sri Mustafa Kamal saya kenal secara peribadi. Mustafa Kamal dia ambil anak angkat orang India dari Pekim sehingga dia dah besar jaga anak perempuan India tu sehingga dia dikahwinkan. Semoga Allah bagi dia syurga lah. Baik bang. Okey, itu sajalah. Itu sajalah yang sehingga umat ni sedar bahawa penting untuk mereka bersatu. Saya nak ajak berfikir dan bersatulah. Jangan berfikir untuk berperang lah. Atau berpecah antara satu sama lain. Kalau kita tak boleh bersatu, mati katak. Ini boleh cek. Boleh cek dengan nas. Jangan kata apa belajar dari mana-mana. Tanya ustaz yang paling dekat dengan kamu. Ya, sekian saja kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar.